Tuan Ibrahim Tuan Man kata bahawa pembangkang sekarang ni tak dapat peruntukan. Dia berbeza zaman Perikatan Nasional memerintah dahulu. Kita telah memberikan peruntukan kepada pembangkang, dia kata. Dia ingat kita ni bodoh sangat ke? Kita tak tahu. Dia macam ni tuan-tuan. Majoriti tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya, dia mungkin tak faham bagaimana peruntukan kerajaan itu diberikan. Saya cerahkankan untuk tuan-tuan dahulu kan. Yang pertama, kita kena faham dia ada peruntukan untuk parlimen. Okey, peruntukan untuk parlimen ni erti kata bila disebut dalam bajet peruntukan parlimen, semua parlimen dapat. Tak kisah lah parlimen pembangkang atau parlimen kerajaan, semua dapat. Apa peruntukan dalam bajet? Contohnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, polis, bomber, APM dan juga pembangunan dan sebagainya. Benda itu seluruh Malaysia tanpa mengira parlimen mana akan dapat. Itu selaras dengan keperluan dan juga tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk nak beri bantuan. Okey. Now, dalam masa yang sama ada peruntukan ahli parlimen. Peruntukan ahli parlimen ni pula terbagi kepada dua, tuan-tuan. Peruntukan dia apa? Peruntukan yang pertama merujuk kepada peruntukan di mana ahli parlimen itu boleh menggunakan peruntukan itu untuk kegunaan pembangunan di tempat dia berjumlah tahun inilah, tahun depan saya tak tahu lagi, tapi tahun ini 2 juta ringgit. Now, pembangunan itu boleh digunakan contohnya kalau ada longkang rosak, jalan raya tak apa elok, mungkin ada pembangunan kecil-kecil yang mungkin 20-30 ribu, jambatan dan sebagainya. Ahli parlimen itu boleh request. So, macam mana cara dia request? Dia pergi kepada ICU. Apa itu ICU is? Bukan hospital ICU. Implementation and Coordination Unit di pejabat daerah masing-masing. So, dia kena apply. Okey, orang ni kata macam ni, kita bagi macam ni, kita bagi macam ni. Yang ini semua ahli parlimen dapat tanpa mengira parti mana. Now, dia ada satu lagi peruntukan. Yang ini peruntukan pegawai kerajaan ataupun ahli parlimen kerajaan yang ada, iaitu peruntukan untuk NGO dan juga peruntukan untuk pengurusan pejabat. Nak bayar office, nak bayar ahli admin. Yalah, bila kita ahli parlimen, orang nak datang buat aduan dan sebagainya. Yang ini hanya peruntukan kepada ahli parlimen kerajaan saja, bernilai lebih kurang 1.3-1.4 juta ringgit setahun. Tetapi 1.4 juta itu bukan untuk bayar office dan juga pegawai saja. Yang tu lebih kurang dalam 300,000 je. So 1 juta tu untuk NGO dia nak buat program. Dan sebab NGO dia nak buat program itu, program ini, bukan NGO ahli parlimen, tetapi NGO kawasan itu nak buat program. Dan NGO ini sesiapa boleh datang. Orang PAS boleh minta kalau dapat lah. Orang UMNO orang minta, orang PH boleh minta, orang yang tak ada parti politik pun boleh minta. Yang inilah yang peruntukan di mana pembangkang tidak ada. Dan dia kata kami bagi kepada semua dahulu. Baik, kita baca Kita baca. Berhenti menipu soal peruntukan MP, Azhar bagi tahu Tuan Ibrahim. Kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dalam sebuah portal media tempatan berkenaan isu pembangkang yang diberikan sama rata semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan adalah jelas merupakan satu penipuan yang besar. Menurut Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Setiawangsa Azhar Salahuddin Tuan Ibrahim perlu berhenti daripada terus menipu rakyat dan menjadikan isu peruntukan ahli parlimen sebagai modal pemurahan untuk menyebarkan kebencian terhadap kerajaan paduan. Azhar juga mengingatkan semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dipimpin oleh Ismail Sabri, ahli parlimen pembangkang daripada Pakatan Harapan hanya mendapat peruntukan setelah menandatangani MOU Transformasi dan Kestabilan Politik bersama pihak kerajaan pada 13 September 2021. Kita kena ingat benda itu. Now, kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Saya nak cerita. Kenapa kita kata itu adalah satu penipuan? Alright, kita tahu sebenarnya pada zaman Perikatan Nasional memerintah sendiri, dia orang tak bagi pun peruntukan kepada pembangkang. Tuan Ibrahim Tuan Man, dia menipu dalam kenyataan ini. Dia kata kami bagi. Tapi masa Ismail Sabri itu kami bagi. Pada masa itu, pembangkang dan juga kerajaan menandatangani satu MOU. Hanya setelah menandatangani MOU tersebut, barulah pada waktu itu peruntukan dapat diberikan kepada pembangkang. Itu pun September 2021. Maksudnya setahun 2022, ujung 2020, setahun lepas itu pilihan raya berlaku. Nah, sebelum itu bagaimana? Sebelum itu tak ada.
Kita kena faham sebelum itu tidak ada peruntukan pun untuk pembangkang. Malah kenapa saya tahulah. Kita kawan-kawan kita adalah pegawai-pegawai kerajaan, kita tahulah. Ataupun bukan pegawai, ahli parlimen tu pegawai adalah kawan-kawan kita. Kita tahu berapa peruntukan dia dapat dan sebagainya. So kita tahu kejadian tersebut. Apa benda yang diberikan oleh kerajaan pada waktu itu dengan pembangkang. Jadi sekarang dia bising. Now, dia bercerita soal peruntukan. Soalan peruntukan dia simple. Kalau nak peruntukan, Dato' Seri Anwar Ibrahim kata, datang jumpa dia. Ada orang kata macam nak jadi peminta sedekah dan sebagainya. Masa kamu jadi kerajaan, kamu tak bagi langsung. Sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim tawarkan. Tak kisahlah nak minta sedekah, kita minta sedekah. Kalau kamu nak, kamu bagi. Tak nak, sudah. Simple. Tak, sekarang ini orang nak bagi kamu tanah, yang kamu bising tu kenapa? Orang nak bagi, itu bukan tanggungjawab. Ini bukan di bawah peruntukan undang-undang kena bagi, tak. Itu ihsan Perdana Menteri. Sekarang Perdana Menteri kata, kalau nak datanglah, buatlah proposal. Isu je kamu tak nak datang. Lepas tu kata macam-macam kat Perdana Menteri. Lepas tu kata macam-macam. Berbanding zaman kamu dulu, option itu tak ada langsung. Tak ada langsung. Yang ada ujung sekali MOU. Ada MOU tu MOU tu pun bila kamu sedar kerajaan kamu tak stabil. Pada masa itu disebabkan pertukaran kerajaan berlaku terlalu cepat, terlalu pantas pada waktu itu. Ialah tak sampai pun 33 bulan tiba-tiba jatuh kerajaan Muhyiddin Yassin, naik Ismail Sabri. Bila naik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pada waktu itu, ketidakstabilan ekonomi antara lain menyebabkan rating kita menjadi teruk. Ketidakstabilan ekonomi itu menyebabkan kredit rating kita menjadi teruk, interest kita mahal pada waktu itu. Jadi kita kena tanda tangan perjanjian kestabilan. Dia bukan sengaja saja-saja nak tanda tangan tu. Utamanya adalah untuk memastikan kestabilan negara. Itu yang paling utama. So kadang-kadang kita tertarik ya dengan persoalan ini, tuan-tuan. Ahli parlimen PAS menipu, memfitnah dan sebagainya. Dia jadi satu benda yang jadi timbul persoalan tau. Dia orang ni mampu ke tidak nak mentadbir negara? Tapi sebelum kita cerita bab tu, saya nak buat kenyataan daripada Ustaz Mujahid Yusof Brawa yang mengatakan bahawa hutang dusuki, itu kita cerita hutang harakahan. Hari ni hutang dusuki tak bayar habis lagi hutang ni, tuan-tuan. Kita tengok Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini 2005 tolak rayuan dusuki. Isu saya Hotel Tabung Haji terbukti di 2 mahkamah satu pindah. Thank you Peguam. Okay. Dusuki sampai sekarang belum bayar 23,000, kata Dr. Mujahid 4 hari lepas. Senator Dr. Mujahid mendakwa bahawa bekas ahli jawatan Kawasan Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Rani masih belum membayar kos 23,000 yang diarahkan kepada dia. Belum lagi dibayar. Menurut catatan Facebook, Mujahid memberitahu Dusuki gagal memenuhi arahan mahkamah dan sesudah itu beliau telah mengarahkan peguamnya mengeluarkan satu notis air kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Merujuk kepada kes saya dan Dusuki Rani di Mahkamah Session, Mahkamah Putrajaya telah memerintahkan Dusuki membayar kos kepada saya berjumlah 23,000. Sehingga hari ini, iaitu 4 hari lepas, Dusuki masih gagal dan cuai untuk membayar kos tersebut. Oleh itu, peguam saya dan hari ini telah mengeluarkan satu notis air kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Dusuki menambah, Mujahid menambah, sekiranya Dusuki gagal, beliau tidak teragak-agak akan meneruskan tindakan seterusnya, iaitu pelaksanaan termasuk dan tidak terhad kepada tindakan red, penyitaan dan penjualan, garnishi dan apa juga tindakan pelaksanaan difikirkan sesuai. Pada 6 September lalu, Dusuki berdepan saman fitnah berjumlah 1 juta setelah didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa fitnah terhadap Mujahid. Mujahid berkata tindakan undang-undang itu diambil setelah bekas pimpinan Dewan Ulama berkenan terus mengeluarkan fitnah terhadapnya. Katanya kenyataan fitnah ini dikeluarkan susulan kekalahan Dusuki dalam saman terhadapnya sebelum ini. Okay. Siapa yang tak familiar dengan kes ni, dia macam ni. Oh, cerita dia macam ni, tuan-tuan. Nak cerita tabung haji. Ni cerita kes tabung haji. Dusuki, malah aku nak panggil Ustaz. Dusuki dahulu telah memfitnah Ustaz Mujahid Yusof Brawa, Dr. Mujahid Yusof Brawa. Beliau telah memfitnah dengan mengatakan bahawa aset tabung haji sewaktu Ustaz Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama telah dijual kepada orang bukan Islam. Itu fitnah dia.
Itu fitnah yang dilemparkan oleh Dusuki kepada Mujahid. Dan fitnah itu disambut. Masa tu memang dijual lah. Memang, dan itu antara sebab kenapa saya buat live pada waktu itu. Itu antara sebab utama kenapa saya buat live. Saya nak bela Dr. Mujahid pasal isu tabung haji. Itu antara sebab awal 2019. Now, kemudian bila dah habis kerajaan semua, kerajaan pun jatuh, Mujahid tak sama lagi ni. Dr. Mujahid kemudian dia keluar satu kenyataan di Facebook. Dia kata kerana kenyataan fitnah daripada seorang ustaz, ramai ribuan, mungkin jutaan orang yang percaya kepada fitnah tersebut. Kan? Lebih kurang macam itulah ayat dia bunyi. Dusuki tak puas hati. Dalam statement tersebut, Dusuki saman Mujahid. Dusuki sama Dr. Mujahid berkenaan dengan statement yang dibuat dalam Twitter lah cara saya. Dia buat dalam Twitter, dia tak puas hati, dia saman. So, bila dia saman, dalam saman tersebut ditimbulkan persoalan menjual aset kepada orang bukan Islam, tabung haji punya aset. Soalan itu dikemukakan kepada Dusuki. Bolehkah anda membuktikan bahawa ada penjualan aset kepada orang bukan Islam oleh tabung haji? Dusuki kata dia tak boleh nak buktikan. Jadi disebabkan oleh itu, maka kenyataan Mujahid itu dianggap bukan fitnah. Kenyataan itu dianggap sebagai satu kenyataan fair statement, maka saman Dusuki kepada Mujahid itu kalah. Maka diarahkanlah dia membayar 23,000 kos kepada Dr. Mujahid. Habislah sepatutnya cerita tu kat situ, betul tak? Sepatutnya cerita tu habislah. Dah kira Dr. Mujahid pun kata terbukti bahawa yang dinyatakan oleh Dusuki tentang penjualan aset itu adalah fitnah. Nah, sepatutnya habis. Sepatutnya Dusuki tutup mulut, tak payah cakap apa-apa. Tetapi Bing PAS, dah jadi orang PAS ni, dia tak nak kalah, tuan-tuan. Sebab dia dah menyabur fitnah depan pengikut dia. Pengikut dia terkesima dan terkedu. Alamak, ustaz aku fitnah. So dia nak kena cover fitnah dia. So dia berceramah. Bila dia ceramah, dia kata Mujahid tipu. Dia kata Mujahid telah menipu dalam kes proceeding tersebut, dia tak kalah, bla 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 bla. Mujahid, okey, kalau itu yang kamu nak, aku saman kamu. So Mujahid saman 1 juta ringgit dalam proses. Kan? Mujahid saman 1 juta ringgit dalam proses. Cerita Mujahid saman ni, tuan-tuan. Ni dia cerita dia. Masa dikeluarkan kenyataan tersebut, lawyer saya kawan saya melangkap lawyer saya, Faizal Rahman, mesej, kau kena bagi tahu dengan Dr. Mujahid ni. Dia dah keluar kenyataan ni, kau kena bagi tahu dengan Dr. Mujahid, jangan tak saman. Kalau dia tak nak saman, biar aku tolong dia kata macam tu.